Assalamualaikum anak-anak tingkatan 1 semua. Okey. Sebelum mulakan kelas, boleh baca doa sebelum belajar dulu. Okey, untuk hari ni subjek pendidikan jasmani, disebabkan kita tak ada kelas secara bersemuka, jadi kita buat kelas online. Tajuk hari ni ialah unit 7, kecergasan fizikal. Kenapa masuk bab 7 dulu? Sebab apa-apa sebelum kita melakukan aktiviti melibatkan jasmani, kita kena ada kecergasan fizikal dahulu. Kalau dalam buku teks boleh tengok muka surat 104. Okey, objektif hari ni adalah kita fokus satu je, iaitu yang pertama ni, melakukan senaman meningkatkan kapasiti aerobik. Itu saja untuk hari ni dia punya objektif. Okey. Kecergasan. Menurut Corbin dan Lindsay 2006, kecergasan fizikal adalah keupayaan sistem tubuh badan untuk bekerja dengan efisien bagi memulihkan seseorang itu menjadi sihat serta dapat melaksanakan aktiviti dalam kehidupan seharian. Komponen kecergasan berasaskan kesihatan terdiri daripada kapasiti aerobik, daya tahan otot, kekuatan otot, fleksibiliti dan komposisi badan. Okey, komponen kecergasan fizikal ada 4. Yang pertama ialah kapasiti aerobik. Yang kedua, kekuatan daya tahan otot. Yang ketiga, kelenturan. Dan yang keempat, komposisi badan. So, hari ni kita fokus yang ni saja, kapasiti aerobik. Okey. Dalam kecergasan fizikal dia ada prinsip FIT, iaitu FITT, iaitu frekuensi, kekerapan, maknanya berapa kerap kita melakukan aktiviti. Contohnya, anda digalakkan bersenam sekurang-kurangnya 5 kali seminggu seperti jalan kaki, berjoging, berenang dan senam aerobik. Yang kedua, intensiti ataupun tahap intensiti, bermaksud tahap kesukaran melakukan aktiviti fizikal. Semakin tinggi intensiti latihan, semakin tinggi denyutan nadi dan denyutan jantung. Dan prinsip yang ketiga ialah time, iaitu masa yang anda peruntukkan untuk aktiviti fizikal. Lakukan aktiviti fizikal sekurang-kurangnya 30 hingga 60 minit sekali. Dan yang terakhir iaitu untuk prinsip FIT ialah type, jenis, iaitu jenis-jenis aktiviti fizikal yang berbeza memberikan kesan terhadap komponen kecergasan yang berbeza. So, kalau orang tanya apa itu prinsip FIT, ada 4, iaitu frekuensi, intensity, time dan juga type. Okey. Sekarang barulah kita masuk kepada objektif kita yang pertama, iaitu kapasiti aerobik. Kapasiti aerobik ialah keupayaan individu untuk kekal melakukan sesuatu aktiviti yang menggunakan tenaga aerobik dalam sesuatu tempoh. Individu yang mempunyai tahap kapasiti aerobik yang baik mampu melakukan aktiviti fizikal untuk tempoh yang lama sebelum lesu. Antara aktiviti yang dapat membantu meningkatkan kapasiti aerobik ialah berjoging dan senam aerobik. Sebab tu orang kata kalau kita selalu jogging ke senam aerobik, kita tak cepat penat. Kalau buat aktiviti apa-apa pun, kalau kita selalu buat hari-hari, kita akan jadi biasa. So, kita tak cepat penat. Okey, sebelum memulakan senaman untuk meningkatkan kapasiti aerobik, kita perlu mengira kadar nadi rehat dan kadar nadi maksimum untuk mendapatkan kadar nadi latihan. So hari ni kita kena belajar kira 3 kadar nadi. Iaitu kadar nadi rehat, kadar nadi maksimum dan juga kadar nadi latihan, KNR. Okey. So, cara nak kira dia, macam mana nak kira kadar nadi rehat yang tepat. Selalunya kita kena ambil pada waktu pagi lepas bangun daripada tidur. Okey, sebab masa tu kita punya jantung baru orang kata dah tengah stabil kan. Dapatkan bacaan berapa hari secara berturut selama 60 saat pada tiap-tiap bacaan. Okey. Cara nak kira kadar nadi maksimum, yang pertama, contoh untuk murid tingkatan 1 macam awak semua, ni rumus dia. Sama dengan 220 tolak umur. Contoh umur awak 13, so 220 tolak 13. Dapatlah jawapannya 207 DSM. Okey, apa tu DSM?
Apa tu DSM? DSM ialah denyutan seminit. Okey. Cara mengira kadar nadi latihan pula. Lepas dah kira kadar nadi maksima tadi, ni. Kita tolak KNR, kadar nadi rehat, kali intensiti latihan tambah kadar nadi rehat. Ni rumus yang kena ingat. Ni selalu keluar dalam periksa. Jadi kena tahu KNM tu apa, KNR tu apa, DSM tu apa. Okey, bagaimanakah cara untuk mengira kadar nadi latihan? Ini aktiviti dia bagi contoh soalan. Saya berumur 13 tahun, kadar nadi rehat saya ialah 62 denyutan seminit. Intensiti latihan yang saya lakukan 70%. Dan kirakan kadar latihan untuk saya, KNL. Dia suruh kira ni. So macam mana nak kira? Dia dah bagi tadi umur dia 13 tahun. So nak kira KNM dia ni macam mana? Tengok ni KNM. Ni KNM sama dengan kadar nadi maksimum sama dengan 220 tolak umur. So dapat 207 denyutan seminit. Yang ni bawa pergi sini. Okey, tu dapat 207. 207 tolak KNR. KNR dia adalah 62 denyutan seminit. So masuk sini. 62 ni masuk sini. Ni 62. Kali 17% tambah 62. Lepas tu sini dapat 100, tolakkan dapat 145 kali 70% tambah 62. So sini darabkan dapat 101.5 tambah dengan 62. So jawapan dia ialah 163.5 denyutan seminit. Ini adalah kadar nadi latihan. Cara nak kira kadar nadi latihan. Nampak? So boleh tengok dulu. Umur dia 13 tahun, rate 220 tolak 13 dapat 207. 207 tolak KNR. KNR dia kadar nadi rehat dia 62 denyutan seminit kali 70% sebab dia punya ni 70%. Ni 70%. Tambah dengan KNR kadar nadi rehat dia 62. Ni 62. So step yang kedua 207 tolak 62 dapat 145 kali 70% ni tukar kepada per tambah dengan 62. Jadi langkah ketiga dah tolak tu dah kalikan dapat 101.5 tu tambah dengan 62. So hasilnya 163.5 denyutan seminit. Okey, itu cara dia. Macam mana nak kira kadar denyutan seminit? Letakkan jari di pergelangan tangan macam ni. Bangun tidur je terus ukur dalam seminit tu dapat berapa. Macam adik ni dia ukur dapat 62. Okey, itu cara nak kira kadar nadi latihan. Dah terkeluar dah saya punya ni. Okey. So zone sekarang pergi kepada zone latihan mengikut intensiti. Intensiti sangat tinggi ialah apabila kadar nadi latihan pada kadar 90% hingga 100% daripada KNM hanya sesuai untuk latihan para atlet berprestasi tinggi. Ni macam atlet-atlet negara lah. Macam yang wakil Malaysia, wakil negeri. Ini selalu kita buat kadar latihan yang berintensiti sangat tinggi. Lepas tu sama juga dengan intensiti tinggi. Kadar nadi latihan dia 80% hingga 90% daripada KNM. Manakala intensiti sederhana, kadar nadi latihannya pada 70 hingga 80% daripada KNM. Bertujuan untuk meningkatkan tahap kecergasan aerobik. Ini selalu ni standard atlet sekolah lah. Sederhana ni. Okey, kemudian intensiti rendah latihan reka bertujuan untuk mengurang pengurusan berat badan dan pemulihan. KNL yang sesuai adalah pada kadar 60% hingga 70% daripada kadar nadi maksimum. Intensiti sangat rendah bagi individu yang baru melakukan latihan fizikal KNL yang sesuai pada kadar 50% hingga 60% daripada KNL. Selalunya kita semua berada di mana?
Kalau dah selalu tolong mak jogging, main badminton, main basikal, kita pada kadar yang sini, intensity rendah. Kalau korang ni jenis tak bersenam, asyik main PUBG je, tak buat apa, tak tolong mak, tak apa, kat sini lah dia. Tahu makan kat sini. Okey. Jadi hari ni ini je yang kita nak belajar. Cara nak kira kadar nadi latihan. Ada soalan? Kalau tak faham boleh ulang balik video cikgu ni sampai faham. Kemudian lepas ni boleh pergi jogging sekejap, kan? Boleh orang cakap buat skipping, jumping jack. Ni contoh-contoh aktiviti dia, iaitu untuk kecerdasan fizikal kapasiti aerobik ni boleh buat satu boleh buat jumping jack, yang selain tu boleh buat bumper, ni maknanya berdiri, lepas tu macam pumping, kemudian skipping dan juga naik turun tangga. Ini dah dinamakan orang kata latihan aerobik untuk meningkatkan kapasiti aerobik. So benda ni kita buat hari-hari. Kalau korang tak ada, kalau malas sangat, boleh je bangun pagi tu pergi tangga rumah. Kalau yang rumah teres 2 tingkat tu, turun naik tangga pun dah cukup. Itu saja untuk hari ni. Lepas ni tolong jawab latihan pada link latihan. Jangan lupa jawab je. Sekian, terima kasih.